demikian saya disanjung oleh para malaikat. Kalau manusia saya sanjung, tapi di sana Allah tak sanjung, pasal saya buat ni tak ikhlas kepada Allah, sia-sia. Kemudian dia sebut, tuan, dia tak guru pertama kepada manusia, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala guru pertama pada manusia. Pada manusia sejagat, Allah Tuhan pertama. Allah adalah guru yang pertama. Bukti dia apa? Manusia pertama yang bernama Adam sebelum turun ke bumi, Allah Ta'ala telah habaq kat kita, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Tuhan ajak belakang. Sama juga dalam perbahasan di antara Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah, dari sudut manusia ataupun makhluk yang paling mulia. Makhluk yang paling mulia dibahaskan oleh Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah kata Nabi Muhammad paling mulia. Mu'tazilah kata dak, hak paling mulia ni Jibril. Apa hujah daripada Mu'tazilah yang mengatakan Jibril makhluk yang paling mulia, afdalul makhluqat? Mereka bagi alasan Jibril adalah guru pada Muhammad. Ahlus Sunnah jawab, dak. Nabi berguru langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana bukti? Baca surah Ar-Rahman 'Allamal Quran. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pemurah, 'Allamal Quran, yang mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Tegang, tuan-tuan. Jibril tolong bawa. Jibril perantaraan. Tapi yang mengajak Nabi langsung daripada Allah. Sebab tu Nabi sebut, adabani Rabbi, aku diasuh, dididik oleh Tuhanku. Kita baca lagi, wa wajadaka dhalan fahada. Dhalan tang ni bukan sesat, tuan-tuan. Wa wajadaka dhalan, dia mendapati engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalan, terlalu mencari, terlalu rindu. Nabi duduk cari, tuan-tuan, duduk dalam gua Hira sampai berbulan-bulan, duduk tentu tak balik. Sayyidatina Khadijah main tak makan. Kemudian tuan-tuan duduk di situ merenung, bertahanus, berfikir. Duduk cari tu. Kerana terlalu rindu kepada Tuhan ni. Allah kata apa? Fahada. Allah bagi petunjuk, bagi hidayah. Baik, saya tekan tuan-tuan hal ini sebab apa? Kita duk tekan ni, bagi penekanan daripada alam yajid, bagi penekanan wa wajadaka dhalan, bagi penekanan Ar-Rahman 'Allamal Quran, bagi penekanan tuan-tuan adabani Rabbi. Sebab apa? Nak habaq tuan-tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah asuh langsung. Allah tuan-tuan didik langsung, Allah ajak langsung. Baik, kalau manusia yang Allah bagi hidayah langsung, yang Allah ajak langsung, tiba-tiba mai kita hari ni tuan-tuan tak mau juga turut Nabi, kita nak kata apa dekat orang ni? Ni Nabi Muhammad ni Tuhan ajak dia, hang tak mau juga kat dia, hang ni memang betul-betul kurang ajak. Kena kata lagu tu. Ini tuan-tuan di antara benda yang kita kena ambil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang waktu tu kita tengok subhanallah, wasumu hirfatu, keluhuran budi adalah amal pekerjaannya. Nah, hak tu tuan-tuan darah daging dia. Dia duk hidup lagu tu, cakap lagu tu, apa semua tuan. Tengok seronok suka macam dengan mereka tu.
Tak mai Ustaz Zainal. 15 minit lagi lah. Saya ambil 1 jam setengah. Ya. Oh tu. Tak boleh berhenti, makanan tak sampai lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya akhir. Ya akhir, yang kelima, wa masyakilun nasi ibadatuh. Masyakilun nas, derita manusia, masalah-masalah manusia adalah merupakan ibadatuh, kebaktian ibadahnya. Nah, kita tuan-tuan, ibadah ni kita duk faham apa? Kita faham tuan-tuan ibadah. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Hak lebih teruk lagi, dia kata hak tu Islam, hak tu ya. Islam hak tu. Pasal tu tuan-tuan, saya ingat Tok Guru Pak Yah Junaid, saya mengaji dulu dengan Tok Guru Pak Yah. Tok Guru Pak Yah cerita waktu tahun 60-an begitulah, dia kata dia duk turun Kok Jerai, Yan, apa semua kampung-kampung waktu tu. Pergi cerita ke orang, dalam Islam ada politik. Politik dengan Islam tak boleh pisah. Bila habaq kata dalam Islam ada politik, ada orang bangkit. Tok Guru kata, Tok Guru Pak Yah cerita, dia kata ada orang bangkit. Tok Guru kata dalam Islam ada politik. Cuba Tok Guru bilang, tengok rukun Islam ada politik. Cuba tuan-tuan tengok tu. Tu yang saya kata tadi ni. Orang faham ibadah, apa dia? Orang faham Islam, apa dia? Dia faham Islam, hak 5 tu lah Islam. Sehingga bila sebut politik, dia kata Tok Guru cuma bilang, tengok ada politik. Betul lah kalau bilang tak berjumpa. Mengucap, semayang, puasa, zakat, haji, mana ada politik. Cuma Tok Guru jawab balik untuk nak buka minda dia. Tok Guru kata apa kat dia? Hang menikah? Soalan Tok Guru Pak Yah Junaid. Hang menikah? Dia kata menikah anak 3 dah. Hang menikah kok mana? Dalam rukun Islam bukan ada menikah, tiba hang bilangnya. Nak buka tuan-tuan tu, nak buka minda dia tu, nak bagi nampak bahawa betul, hak aku pegang ni salah. Alhamdulillah tuan, tu bukan sehari 2 alim ulama ni berjuang. Dan alhamdulillah hari ni tuan-tuan, kita tak dengar dah orang berani sebut politik tak ada lah Islam. Tak ada. Orang tak berani sebut dah. Alhamdulillah, ini tuan-tuan hasil perjuangan yang cukup panjang. Demikian tuan-tuan alim ulama berjuang nak habaq kepada manusia ibadah bukan sekadar sembahyang, puasa, zakat, haji. Bukan sekadar tu. Sebaliknya, hidup kita ni ibadah. Kalau sembahyang saja tuan ibadah. Kita sembahyang sehari 4 jam. Sehari 4 jam tuan kita sembahyang. Katalah dia hanya sembahyang fardu saja. Sembahyang fardu 5 waktu. Kita ambil lah tuan-tuan, sembahyang fardu 5 waktu sekali sembahyang 10 minit. Baru 50 minit. Tak apalah kita kira dengan qomat, dengan apa lebih kurang pakai telekung, baru kuno-kuno ni sejam lah. Baik. 1 hari 1 malam 24 jam. Dia buat ibadat sejam daripada 24. 23 jam lagi buat apa? Nak boleh masuk syurga ke tuan-tuan dengan sehari sejam kita buat ibadat, lepas tu hak 23 waktu lagi, 23 jam lagi pi. Hak ni semua tak ada apa. Sebab tu Islam mai 24 jam hidup kita ibadah. Ibadah 24 jam. Maka hasilnya tuan-tuan alhamdulillah orang mula faham ibadah ni ada hak bersifat khusus, ada yang bersifat umum. Hak bersifat khusus ibadah-ibadah yang melibatkan tuan-tuan solat, zakat, apa semua ni. Hak bersifat umum, kita bekerja ibadah. Pagi hantar anak pergi sekolah, lama mana dah duk hantar, dia kata ni masuk 15 tahun dah.
15 lah tuan-tuan. Anak berapa orang? Mula daripada pra duk hantar, sekolah rendah hantar, sekolah menengah pun hantar sampai 15-20 tahun duk hantar anak. Berapa duit minyak habis, berapa masa habis, berapa tuan-tuan pagi-pagi punya susah duk jam jalan apa semua, duk berebut jalan dengan orang pergi hantar. Tak ada apa. Pasal apa tak ada apa? Dia kata tu bukan ibadat. Sayang tuan-tuan kalau sekiranya kita salah urus hidup kita, hak kita habis berapa belas tahun duk hantar anak, tak jadi ibadat. Pasal apa tak jadi ibadat? Pasal kita tak ada ilmu. Sepatutnya dengan ilmu kita tahu tuan-tuan, setiap benda dalam hidup kita ni niat bagi elok jadi ibadat. Jadi ibadat. Sebab itu dalam kitab apa? Kalau tak silap saya ingat, saya Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali dia nasihat kita lepas sembahyang subuh, ada 4 benda kena buat. Mudah ya. Pertama kata Imam Ghazali, lepas subuh pertama sekali kena baca sedikit daripada ayat-ayat Quran. Alhamdulillah tuan-tuan, kita duk wirid Fatihah, ayat kursi, Amanah Rasul, dia lah tu. Nombor 2, jangan tinggal zikir. Kita pun subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah pagi-pagi, masuk lah tu. Yang ketiga, jangan tinggal doa walaupun sikit. Doa jangan tinggal walaupun sikit. Angkat tangan. Dah malas sangat, ya Allah, macam biasa. Macam biasa, macam hadut minta selalu lah. Takkan Tuhan tak tahu kot. Tu kira hak paling ringkas lah. Ya Allah, macam biasa. Amin. Sapu muka. Jadi tuan-tuan, doalah walaupun sikit. Yang ketiga, yang keempat, buat perancangan. Rancang. Untuk hari itu sudah ada perancangan. Rancang ni bukan nanti kena duduk ambil kertas tulis dah. Satu lintasan dalam hati, satu perancangan dalam fikiran. Saat lagi balik keluar pada surau masjid ni, nak balik hantar anak, siap pergi pejabat apa semua, pergi pejabat kerja, siap dah. Zohor saat lagi tang mana? Cantik. Asar saat lagi tang mana? Barulah tuan-tuan kita pakai seluar, tak timbul dah cerita kawan ajak sembahyang mu, dia tak payah seluar, tak elok. Punca yang seluar hang tak elok pasal apa? Pasal hang tak rancang daripada awal hang nak sembahyang di mana. Tapi kalau ada sudah perancangan daripada awal nak sembahyang di mana tuan-tuan, insya-Allah. Rupanya hak ni yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, dia suruh kita rancang sekurang-kurangnya sehari, hebat lagi seminggu, hebat lagi sampai sebulan, tuan-tuan, supaya apa? Supaya Allah Ta'ala, Tuhan yang maha mengetahui, yang menilai, bukan sekadar lidah, bukan sekadar anggota, ni sampai dalam ni. Tuhan nilai sampai dalam. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, man hamma, siapa yang dalam hatinya ada hamma, ha mim, atas ada syaddah, bukan hama haduk tunggu sang ayam tu. Hak tu duduk di seron ayam tu dia panggil hama. Hak ni hamma. Hamma ini adalah satu tahap, satu peringkat daripada tahap-tahap niat. Niat ni tentu haduk jadi niat tu, dia bukan terus main lagu tu dah. Dia mula yang pertama, dia panggil al-hajiz. Tuhan lontak masuk, malaikat lontak masuk. Boleh jadi dia lontak masuk tu oleh iblis pun boleh jadi. Hajiz, duk tak duk teringat nak buat apa, tu dia panggil hajiz. Lepas tu dia pi tahap 2, dia panggil al-khatir, lintas. Dia mula duk lintas, dia pi lintas tu dia panggil khatir. Lepas tu dia pi tahap 3, dia panggil hadisun nafsi. Hati kita ni dia macam duk bermesyuarat, dia duk bincang, nak buat tak, nak buat tak, nak buat tak. Yang ni dia panggil taraddud. 3 tahap ni Tuhan tak bagi apa-apa nilai tuan-tuan. Dosa pun tak ada, pahala pun tak ada.
3 tahap tu. Lontak masuk, lintas, lepas tu dia mula duduk fikir tu, nak pi tak pi. Macam kita pagi tadi lah, nak mai dah tahu hari ni. Dia duduk tu. Last kali kita buat keputusan nak pi, maka buat keputusan tu dia panggil apa? Hamma. Tu yang bila buat keputusan tu dia panggil hamma. Lepas tu paling tinggi dalam martabat niat dia panggil al-azmu, azam. Jadi tak belaga tu bila kita faham tu. Oh, azam ni tu. Aku ingat azam satu Malaysia. Satu buada juga. Azam tu, azam ni adalah martabat yang paling tinggi daripada maratibun niyah. Martabat niat tu, azam tu paling tinggi. Jadi bila dalam hati kita ada hamma, subuh tadi kita sudah rancang, zuhur tak lagi nak semayang di mana. Aku hari ni nak semayang jamaah. Tuan, kita lalui daripada niat tadi sampai ni lah pukul 10.30. Kita duduk berjalan ni. Pahala duk ada dah. Zuhur tak sampai lagi. Pasal Nabi sebut man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Siapa yang dalam hati sudah ada satu keputusan, tekad untuk melakukan satu kebaikan, tapi tak buat lagi. Pasal apa tak buat? Masa tak sampai. Pasal apa tak buat? Ada halangan. Nescaya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tulis untuknya satu kebaikan sempurna. Allahu akbar tuan-tuan. Yang inilah ada ulama kata an-niyatu khairun min amali. Niat lebih baik daripada amal. Tuan-tuan pagi tadi ni, kalau tak pagi tadi lah ni kita bubuh hati kita. Lagi nak mayang zuhur jemaah, lagi nak mayang asar jemaah, malam ni nak pergi dengar kuliah, lepas tu nak pergi dengar ceramah, lepas tu nak balik di rumah, nak balik pergi singgah saat di UPU di mana kita nak buat kerja sikit. Contoh kita atok hari ni, tuan-tuan, semua tu sudah ditulis, diberi satu. Banyak ialah hati. Ada orang riak dengan niat yang banyak? Ada tuan-tuan orang jadi takabur dengan niat yang banyak? Tak ada. Kita nak mai tuan-tuan di Mentalun ni, untuk dapat sikit ilmu. Mai daripada rumah, kita niat nak mengaji, alhamdulillah satu. Kita niat mai ni pasal apa? Sambil-sambil mengaji boleh jumpa kawan-kawan, 2. Kita main niat yang ketiga ni, duit boleh pakai dah, lagi depa edak tabung nak buh, 4. Lepas tu niat pula ni, lagi ada makan. Boleh, semua boleh. Kan? Tu kita tak main lagi daripada rumah tu duk main tuan. Lepas tu banyak niat ni, bila banyak main duk jalan masuk ke pintu tu nampak duk angkat dada lain macam jalan. Kawan tanya, awak pagi ni nampak pelik jalan ni, dia tak niat penuh oi. Tak ada tuan-tuan manusia berbangga dengan niat, tak ada. Tapi ada manusia yang banyak beramal jadi bangga dengan amal, ada. Manusia berbangga dengan kebaikan yang dia buat yang zahir, banyak. Tapi manusia tidak tuan-tuan, jadi riak, jadi sum'ah, jadi takabur dengan niat. Maka perbanyakkanlah niat yang baik. Niat inilah nak menentukan jadi ibadat ataupun nak jadi adat. Ni kita nak bawa tuan-tuan ni hak disebut ni bagaimana Nabi SAW menjadikan penderitaan umat, penderitaan rakyat, penderitaan tuan-tuan, segala orang yang ada di Mekah Madinah ini sebagai ibadat dia. Nak besarkan, nak luaskan tuan-tuan ibadat. Barulah pada waktu tu kita baca satu ayat, Tuhan kata apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin. Tak diperintahkan kepada kamu untuk kamu abdi diri kepada Allah, melainkan dengan tulus ikhlas. Abdi diri itu apa dia? Ibadat. Ibadat itu apa dia? Kehidupan kita. Tapi kalau duk faham tuan-tuan, setakat ibadat tu puasa semayang, hak ni yang dia duk mengundi ikut dah ni. Hak
Hak ni tuan-tuan yang dia tak peduli siapa memerintah. Yang ni tuan-tuan yang menyebabkan hidup dia membataskan ibadat atas tikar semayang. Atas tikar semayang tu ibadat. Oh, waktu tu kah dia pakai hebat lah. Jangan terbit walaupun selai rambut. Pasal apa? Ibadat ni. Kan? Tambah orang perempuan ada cermin pula pergi duduk suluh, takut selai rambut terbit. Kalau tak ada cermin, kawan dia jadi cermin. Tengok Zat, rambut ada tak? Nah, punya nak jaga ni. Waktu nak semayang. Pasal apa? Pasal ibadat. Keluar saja, bangkit, berjalan, keluar daripada tikar sejadah. Bukan setakat selai, dengan sanggui, dengan jambui, semua terbit habis. Nah, kok mana ni? Awak yang tadi hang tutup elok mai lah terbuka. Dia kata tadi buat ibadat. Lah dak dah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar kehidupan dia, kehidupan orang, kesusahan orang jadi ibadat dia. Tu. Inilah yang disebut tuan, memang Syekh Khalid Muhammad Khalid ni dia menulis, dia punya dalam tuan-tuan maksud dia. Dia nak habaq kat kita, kalau Nabi Muhammad menjadikan penderitaan manusia sebagai ibadat, menunjukkan bahawa Nabi sangat-sangat peduli umat. Peduli sungguh Nabi kesusahan, kepayahan. Sebab tuan-tuan, Nabi wafat, tak ada apa Nabi tinggal. Tak ada apa. Pernah tuan-tuan satu ketika Nabi semayang, sudah semayang, tak ada nak wirid, tak ada doa, lompat bangkit selalu, lari masuk dalam rumah. Sahabat terkejut Nabi, wahyu apa pula pagi ni, wahyu apa hari ni Nabi kalut sampai tarah ni. Nabi masuk pergi dalam rumah, buat keluar satu uncang. Nabi kata, semalam ada orang main hantar ke aku ni sikit duit, aku pegang amanah untuk diagih kepada pihak yang layak. Teringat tengah sembahyang tadi, tu yang pergi ambil buat keluar mai cepat-cepat. Sehingga ulama buat kesimpulan tuan-tuan, tidak merosakkan khusyuk sembahyang kalau teringat nak buat benda baik tengah sembahyang. Kita tuan-tuan tengah sembahyang ni dia boleh rosak khusyuk ni bila kita ingat lain pada sembahyang. Tengah sembahyang duduk sembahyang lelok. Dia tahu SPR bagi panjang atau ni kempen. Dia duk marah ke SPR. Tidak, dia tak sat ni. Ni tahun ni penamaan calon 20, mengundi 5. Sampai 15 hari buat apa panjang-panjang tu, tak larat dia tak cemuih tengok TV pun nak lemah perut dah. Jadi dia duk teringat bila tu dalam waktu sembahyang. Hak tu rosak dari sudut khusyuk. Tapi kalau kita ingat nak buat baik, tengah tuan-tuan duk kiam sembahyang tu, sehari ni pukul 10, 9 nak pergi mengaji. Pergi mengaji kena buat duit sikit lah, nak buat dalam tabung. Tak apa tak tu. Kalau tengok kepada hadis tadi, tak apa. Pasal apa? Nak habaq tuan-tuan, buat kebaikan, kebaktian ni jiwa Nabi. Sehingga Nabi gabungkan dalam waktu ibadat itu kepeduliannya terhadap umat. Dia pegang amanah duit, tengah dia duduk semayang ni ibadat khusus. Nabi teringat, ada satu ibadat lagi aku nak kena selesai sekejap lagi, sudah semayang, bangkit pergi ambil selalu, buat keluar. Ni yang kata Nabi tuan-tuan, amanah yang dia pegang, dia nak sampaikan kepada rakyat seberapa cepat yang boleh. Kebaikan, kebaktian pada rakyat itu yang didahulukan. Sebab itulah Sayyidina Abu Hurairah, kita pun biasa dengar cerita Abu Hurairah tuan-tuan, dia lalui zaman susah. Mai duduk di pondok lah, kita kata mengaji pondok, duduk menjadi ahlus sufah di kaki 5 Masjid Nabawi. Ikut riwayat, jumlah mereka 70. Ada riwayat kata naik sampai 300. Boleh jadilah panjang masa tu dia jadi ramai orang tukar ganti apa semua. Tapi Abu Hurairah ni ketua lah daripada budak-budak pondok ni. Susah tuan-tuan hidup dia. Abu Hurairah cerita, orang lain ada modal berniaga, aku tak ada. Orang lain ada tanah untuk bercucuk tanam, aku tak ada.
Yang ada kat aku turut belakang Nabi. Tak mana Nabi pi, aku mengaji, aku dengar, aku tengok, aku perhati, semua aku ingat. Tak tu ada. Jadi bila tak ada penghasilan, kadang tak ada makan. Abu Hurairah pernah cerita, aku punya lapak berhari-hari tak makan. Sampai satu hari aku pi berjumpa dengan Umar. Pi tu pasal lapak. Dengan muka ni Tuhan yang tahu, dengan lapak tak sangka ni, aku pun pi jumpa sana Umar. Nak abang lapak malu. Aku pun tanya soalan. Bila tanya soalan ke Umar, Umar jawab soalan tu ya. Tanya dia jawab. Tak faham juga Umar ni. Aku bukan nak tanya sangat, aku nak abang kata lapak. Pi jumpa pula Sayyidina Abu Bakar, dia pun tanya soalan pula. Sayyidina Abu Bakar pun jawab lagu tu juga. Tak faham juga. Pi dekat Nabi, Nabi tengok muka, lapak hang ni. Nabi faham. Bila tuan-tuan Nabi faham, Nabi kata kat Abu Hurairah, Nabi kata tadi adalah orang main hantar susu semangkuk. Dengar pasal lega lah. Kembang hati tuan seronok lah susu. Semangkuk. Bolehlah Nabi kata nak minum tu. Tapi Nabi kata pi panggil mai kawan-kawan. Jahanam dah, kata Abu Hurairah. Panggil ada tu depa pun lebih kurang aku lah juga. Semua lapak belakang tu. Jadi bila sebut kata pi panggil, dah perintah Nabi, dia pun lompat panggil, pi panggil lah. Panggil mai. Pekak mai meneru lah semua semacam belakang. Bila mai ni duduk, Nabi pun keluar mangkuk susu ni. Bagi kat Abu Hurairah. Bagi kat dia, dia lega, dia tak boleh kat aku dulu dah. Tiba-tiba Nabi kata Abu Hurairah bawa mangkuk ni bagi kat kawan-kawan dulu. Punggah dah, dia kata punggah dah. Puak ni bukan dia ingat kawan belakang ni, tak boleh kat dia pediah pakai habis aku pakai tengok saja. Bagi. Nabi kata baca bismillah, minum. Minumlah seorang. Abu Hurairah kata, aku tengok sikit pun tak berkurang susu dalam mangkuk ni. Sampailah kepada habis semua berapa puluh orang duk ada, sampai giliran aku. Nabi kata dekat Abu Hurairah, sekarang giliran kamu Abu Hurairah, minum. Abu Hurairah kata aku minum penuh dalam perut ni. Nabi kata minum. Aku pun minum lagi. Nabi kata minum. Aku rasa pada ketika itu bukan sekadar dalam perut ni, segala urat saraf ada dalam tubuh semua susu penuh. Tuan-tuan bayangkan banyak mana dia minum tu. Tak berkurang sikit. Habis semua dah minum ni, baru tuan-tuan suar ke Nabi. Nabi pun pegang, Nabi minum. Allahu Rabbi, tuan-tuan, itulah falsafah. Kalau kita perhati tengok cerita tu, dia tak boleh titik takat tu. Tapi kena ambil satu pengajaran. Ni yang disebut tadi tuan-tuan, hak kita kata kesusahan rakyat, ibadat Nabi ni pasal apa? Itulah satu tanda peduli umat, peduli rakyat. Nabi ni dahulukan orang dulu, kemudian baru dia. Hak ni tuan-tuan, rakyat didahulukan ni. Apa makna tuan-tuan rakyat didahulukan tu? Bagi ke rakyat dulu. Bukan maksud rakyat didahulukan, rakyat kena bayar itu ini semua. Lepas pada tu orang hak besar-besar senang duduk. Pasal apa? Pasal disara oleh rakyat. Bukan lagu tu. Tuan-tuan, dahulukan rakyat ni, apa diperolehi? Bagi ke rakyat dulu. Allahu Rabbi, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, itu ibadat dia. Kalau itu tuan-tuan ibadat yang dilalui kehidupan itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tanya diri kita, adakah ibadat kita habis tekat-tekat sembahyang? Adakah tuan-tuan kita boleh kembang luahkan amal ibadat kita sampai kepada segala perbuatan tindak tanduk kita teringat ni semua ibadat belaka? Bila semua ibadat belaka, keikhlasan nak kena jaga, perhatian Allah Subhanahu wa taala nak kena jaga, dan termasuk tuan-tuan peduli kita kepada apa hak ada di keliling kita juga termasuk amal ibadat kita. Bila peduli tuan-tuan, barulah waktu tu dia menjadi orang yang peka terhadap perkembangan sekeliling.
Dia tahu jiran dia susah, dia tahu tuan-tuan jiran dia sakit, dia reti tuan-tuan bahawa ni keperitan yang dihadapi oleh manusia lain. Dia Tuhan bagi nikmat, nikmat ni dia akan kongsi bersama. Tapi kalau tak ada tu, apa dia nak peduli dengan kesusahan orang? Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka Nabi SAW telah menunjukkan satu contoh teladan, satu kehidupan yang dinamakan insaniyatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa, sehingga tuan-tuan, siapa saja yang berurusan dengan Nabi, siapa sahaja yang mai dekat dengan Nabi, siapa saja yang tuan-tuan biasa dengan Nabi, nescaya dia akan ingat memang Nabi sangat-sangat mempeduli yang dikatakan manusia, hubungan sama-sama manusia. Nabi cukup jaga. Benarlah apa yang disebut Allah, duribat alaihimul maskana, duribat alaihimul zillatu wal maskana. Allah Ta'ala kenakan kepada manusia zillah, kehinaan, kecuali illa hablum minallah wa hablum minan nas. Orang yang boleh jaga hubungan dengan Allah, boleh jaga hubungan dengan manusia. Maka tuan-tuan, hak kita bincang hari ini adalah hubungan dengan manusia. Jadi tuan, marilah sama-sama kita simpulkan apa yang kita bincang. Kita baca ni bukan sekadar tuan-tuan terhenti sekadar tuan-tuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita nak ambil hak ada ke Nabi itu, bubuh ke diri kita, supaya kita juga tergolong dari kalangan orang yang sangat prihatin sesama manusia. Dan kita tahu tuan-tuan, dalam kita berhubungan dengan manusia, dia ada beberapa tahap. Ada saudara darah, hubungan darah, pertalian darah. Ditambah lagi satu agama. Ditambah pula dia jadi jiran kita. Tiga tu. Tiga pangkat dua ada kat dia. Dia adik-beradik kita satu. Dia saudara seagama. Lepas itu jiran pula. Satu. Tu paling tinggi. Hak nombor dua tuan-tuan, dia adik-beradik, saudara agama, tapi duduk jauh. Nah, yang ketiga tuan-tuan, saudara agama, jiran. Nah, kemudian tuan-tuan, dia tidak Islam, bukan saudara agama, tapi jiran, saudara kita, sesama manusia. Jadi berapa tahap manusia hadu ada keliling kita ni? Sekurang-kurang kita tahu tuan-tuan, ini manusia ni dia ada berapa tahap dekat dia. Aku dengan dia tara mana. Manusia ni ada berapa tahap, aku dengan dia tara mana. Jadi semua ni tuan-tuan, bila kita tahu, maka waktu tu kita akan letak diri kita dengan hubungan sama-sama manusia ini dalam keadaan yang sangat baik. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita bincang tuan-tuan. Saya nak berhenti sekadar itu sahaja. Nah, kurang lagi 15 minit. Taruhlah buat malam ni pula. Nah, ni semalam kemarin tuan-tuan, alhamdulillah kemarin saya dapat penuhi. Kemarin kalau tak silap ada 5 program. Kalau 5 program, satu program 1 jam cakap, 5 jam cakap kemarin, alhamdulillah. Nah, sampai semalam. Ni hari ni, pagi ni saat lagi ada 1, malam ni ada 2. Jadi hari ni ada 4. Boleh 4 jam jadilah bercakap hari ni. Nah, alhamdulillah tuan-tuan, tolong berdoa, mudah-mudahan kita terus dapat bekerja, kita terus dapat bagi penjelasan, penerangan, bukan saya seorang, semua kita. Nah, pakat bekerja, pakat bagi penerangan, penjelasan tuan-tuan, supaya insya-Allah kita tak buat kesilapan.